السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم للناس ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بكتابه بصري وأطلق به لساني اشرح به صدري واستعن به يسر بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد alhamdulillah. Pada malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Isyarul Afrah. Kita masih lagi membincangkan tentang ancaman orang yang meninggalkan sembahyang. Surat 23 bunyi kan? Jawi muka surat 6 7 daripada bawah. Surat 6 7 daripada bawah. Muka surat 23 Rumi 23 Rumi muka surat 6 7 daripada bawah. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan hadis yang panjang. Hadis yang panjang, Jibril turun. Dia kata, ya Muhammad, tiada diterima Allah daripada orang meninggalkan sembahyang. Kita bincang pasal itu sebelum ni, iaitu muka surat 22 tu lah. Jibril kata dia menyampaikan wahyu. Dia kata. Jadi dia tahulah, sebab dia yang menyampaikan wahyu pada setiap Rasul. Maknanya kitab-kitab semua, kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran, semua daripada dibawa oleh Jibril. Jadi dia tahulah isi kandungannya. Dia tahulah. Dan dia kata, dia siapa ni? Dia Jibril. Jibril kata keempat kitab yang besar, Taurat, Injil, Zabur, Furqan, Quran, keempat-empatnya ada melaknat orang yang meninggalkan sembahyang. Itu kita bahas sebelum ni atau ni yang sebelum. Ada melaknat orang yang meninggalkan sembahyang. Ini dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil, melaknat orang tinggal sembahyang, termasuk dalam Quran. Dan kemudian pula ancaman apa lagi? Orang yang meninggalkan sembahyang itu turun atasnya tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam 1000 laknat, 1000 murka. Malaikat laknat dia 7 petala langit. Apa lagi ancaman? Orang yang meninggalkan sembahyang tiada ada bahagian baginya pada bahagian Tuhan hamba. Dengan maksud Nabi tak bagi dia syafaat. Apa lagi ancaman? Orang yang meninggalkan sembahyang tiada ziarah akan dia. Ini yang keras sikit lah. Ini yang penghujung cerita.
Orang yang tinggal semayang tiada diziarah akan dia pada sakitnya. Sakit biar dia sakit, jangan ziarah dia. Sedangkan kita tahu orang yang sakit sunat untuk ziarah. Pertama, dapat melegakan dia, menyebabkan dia rasa macam sehat dah, sebab kawan-kawan duk ziarah. Dan bila ziarah tu datang sekali malaikat rahmat. Tapi dalam kes ni, oleh kerana dia tak semayang, jangan ziarah walaupun dia sakit. Nak bagi tahu ancaman ni, ancaman. Bahasa lain, tidak menjadi kecelaan jika tidak menziarah orang yang sakit dalam keadaan dia tak semayang. Tak jadi cela. Bukan tak boleh, boleh saja. Dan malah kalau kita berniat untuk berdakwah, lagi bagus ziarah. Itu bab lain. Dia ada dua sisi ni. Bab dakwah, dalam disko pun pergi. Dalam disko pun pergi. Takkan nak dakwah dalam masjid je. Dalam disko siapa nak dakwah? Itu dari segi bab dakwah. Nak dakwah dekat Malaysia je, siapa nak dakwah kat Amerika, kat belah-belah sana? Kenalah pergi. Itu bab lain. Itu sisi dakwah. Ini sisi satu lagi, sisi ancaman. Sisi ancaman, orang yang sakit dalam keadaan dia tak semayang, jangan ziarah. Kalau dia tak pergi surau masjid, tapi dia jenis orang semayang, okey, yang itu baguslah orang surau masjid pergi ziarah. Mudah-mudahan kalau dia sembuh, dia jadi orang surau masjid. Ini yang tak semayang sungguh. Dan tiada diikutkan jenazahnya. Kalau mati jangan follow. Jangan follow jenazah dia. Jangan hantar ke kubur. Jangan semayang jenazah dia, biar orang lain buat. Jangan hantar ke kubur. Jangan pedulilah, biar mati. Biar mati. Yang ini tak ada masalah lah, sebab dia dah mati, dia tak boleh terasa apa-apa. Kita nak dakwah kat siapa lagi? Tapi boleh lagi, dengan kita tak datang ikut jenazah dia, kita dakwah juga. Kita dakwah dekat kawan-kawan dia. Kan saya pernah cerita satu cerita masa dulu lah, zaman saya belajar dulu. Bila ada jenazah, jenazah ni jenazah pondan. Maka tok guru semua tak bagi pergi. Sebab kalau pergi, semua geng-geng pondan. Dan kalau kita pergi ramai-ramai, geng pondan ni akan cakap, relax je, tengok kawan kita mati, Pak Imam datang ziarah, bersiap baca talqin lagi, ajar lagi cara jawab soal kubur. Jadi tak ada masalah. Dia tak ada ingin nak berubah. Cuba pergi-pergi dekat kubur 2 orang, pergi-pergi mandi jenazah 2 orang, semayang jenazah 2-3 orang. Agak-agak dia terasa tak? 2-3 orang kampung tu. Yang lain semua sama-sama dengan dia, sama-sama pondan macam ni. Silap-silap tukar jadi lelaki balik kot. Sebab dia kata mati kita nanti jadi macam ni. Itu dakwah tu. Dengan tak pergi jenazah dia, itu sebagai dakwah. Tapi tak boleh langsung tak pergi, sebab dia fardu kifayah. Berdosa semua, kena pergi juga. Tapi orang-orang besar jangan pergi. Ketua kampung, YB, menteri lagi lah, Pak Imam jangan pergi, jangan. Bilal, AJK Masjid Surau, apa lagi, ketua kampung, semua tu jangan pergi. Yang pergi orang-orang biasa, itu pun 2-3 orang, sebagai mengajar dia punya kawan-kawan dia yang lain. Kemudian tiada beri salam atasnya. Tak payah beri salam. Bagi salam ni sunat aja, tak wajib. Jadi jumpa dia buat bodoh je. Okey. Tiada dimakan dan tiada diminum sertanya. Jangan duk makan sekali. Dia ada kat kedai tu, kita keluar. Jangan makan sekali. Tiada bersahabat, jangan kawan dengan dia. Tiada berkedudukan, jangan duduk satu rumah. Itu kita bahas yang lepas. Ancamannya, sepatutnya kita kena buat gitu. Cuma saya sebut tadi lah, ada 2 sisi. Satu sisi dakwah, satu sisi ancaman. Dari segi dakwah, sebahagian kena dakwah. Dari segi ancaman, sebahagian kena ancaman. Dua-dua kena ada. Sekarang yang ada dakwah aja, ancaman tak ada. Nanti dah sebut kat bawah kali nanti. Dia akan bagi tahu. Ramainya orang-orang yang pandai agama sekalipun, tak ada ancaman dekat orang macam tu. Yang ada dakwah. Dia kena 2. Dia kena dakwah dan ancaman. Kalau hanya ada dakwah, orang yang lembut hati dia akan follow. Orang yang keras sikit, dia tak peduli. Sebab dia kena ada 2. Dia kena 2. Kan dia kena ada nasihat, dia kena ada hukuman kan? Boleh nasihat dia, tak payah buat penjara. Nasihat dah lah. Tangkap mencuri, nasihat. Sebulan, torture, nasihat aja, betul lepas. Kenapa nak kena ada penjara? Sebab habis nasihat kan ada kat surau masjid, ramai orang nasihat. Nasihat kena ada, ancaman pun kena ada, hukuman pun kena ada. Sama lah juga dalam masalah ni. Nasihat kena ada, ancaman pun kena ada. Masalahnya, ancaman orang tak semayang ni macam mana? Macam tadi ya. Jangan pergi jenazah dia sakit, jangan ziarah. Ada ke orang buat gitu? Kena ada segolongan. Dan kena ada segolongan lagi, pergi dakwah. Dua-dua kena ada.
Tapi yang ada sekarang, yang berlaku sekarang, hanya ada dakwah saja. Itu pun tak ramai dah. Ancaman tak? Siapa masak ni? Mamat tu masak? Tak makan dah. Tu ancaman tu. Makanan orang yang tak semayang, tangan orang tak semayang, air, tangan tak pernah kena wudu, tak mau aku. Halal, bukan kata haram. Tak mau, ancaman tu kena ada. Dan ada juga kena baik, muka mani. InsyaAllah kita pergi masjid lepas ni, jom kita pakat pergi. Ada yang kena ada yang tu juga. Dua-dua kena ada. Sekarang ni ancaman tak ada. Sebab tu orang boleh tinggal-tinggal. Dia akan sebut di bawah nanti. Kita sambung yang malam ni. Qal mu'alif rahimahullah ta'ala. Surat 23 tu. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang digandakan baginya azab 2 kanda. Ni ancaman lagi. Tadi dah ancaman banyak, ni ancaman lagi orang yang tak sembahyang. 2 kali ganda azab. Maksudnya kalau dia berdosa semua, satu azab ni, azab dia. Kalau dia tak sembahyang, double. Dan datang ia pada hari kiamat, dan datang ia pada hari kiamat, maksudnya dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Telah dibelenggukan 2 tangannya kepada tengkuknya. Macam mana? Belenggukan 2 tangan pada tengkuknya gini, dan pukul segala malaikat akan dia. Jalan ni. Kalau kita nak bayang-bayangkan sikit, siap ada rantai lagi. Rantai sikit macam ni. Kena rantai kat belakang ni, malaikat rantai. Kat mana ni? Kat padang mahsyar. Bukan neraka, padang mahsyar baru. Neraka lagi teruk kat padang mahsyar. Jadi kalau dekat padang mahsyar tengok orang pakat-pakat pegang gini, duduk kena halau dengan malaikat, memang sah lah orang tak sembahyang. Tu dia punya ancaman yang seterusnya. Kerana itulah Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dia mengatakan sunat menyapu tengkuk selepas sapu telinga bagi mengelakkan dibelenggu di akhirat nanti. Dia ambil daripada hadis mashur raqbati amanun minal ghilli yaumal qiyamah. Menyapu sebahagian leher, tengkuk belakang ni, leher ni masuk di belakang ni, aman daripada belenggu pada hari akhirat. Sebahagian ulama kata dia palsu, sebahagian ulama kata dia tak palsu, tapi martabat dia dhaif. Dhaif boleh nak fadail amal untuk kita menggalakkan orang, tak ada masalah. Jadi kalau dia kata palsu, boleh juga. Tapi Imam Ghazali letak dalam kitab Ihya, imam yang diiktiraf boleh buat mazhab kelima kalau nak. Kalau Imam Ghazali nak, tapi dia tak nak, dia nak ikut mazhab Syafi'i juga. Kalau nak buat mazhab, orang kata iktiraf, kau dah boleh dah buat mazhab yang kelima. Imam Ghazali ni letak dalam kitab Ihya dia. Walaupun sebahagian ulama kata palsu, tapi dia kata dhaif. Dhaif ni hadis yang lemah. Memang tak boleh buat dari segi akidah. Hukum hakam halal haram tak boleh, tapi fadail amal boleh, iaitu untuk menggalakkan ataupun menakutkan orang boleh guna hadis yang dhaif. Jadi Imam Ghazali kata lepas sapu telinga, muka, tangan, kepala, telinga, kan, lepas tu 3 kali. Dulu pernah selalu tengok orang buat, sekarang tak ada. Zaman-zaman dulu tu 20 tahun lepas kot. Zaman-zaman dulu ada orang mengaji tu, ngaji kitab Ihya tu. Sekarang kitab Ihya, kitab nipis macam ni pun tak ngaji, nak kitab Ihya tebal-tebal tu lagi tak ada harapan. Lepas tu tak ada orang amal lah. Tambah-tambah pula ada golongan yang sikit-sikit dhaif tak boleh, nak sahih saja. Lagilah tak ada orang amal langsung. Dulu ada lagi, saya duk perhati, dulu ada lagi tahun 80-an, awal-awal 90-an ada lagi. Masuk tahun 2000 milenium tak ada. Sedangkan tujuan dia kata untuk mengelakkan daripada dibelenggu 2 tangan dan ketengkuknya di akhirat nanti. Sapu leher. Jadi kalau kita tak busy ambil untuk sapu telinga, sapulah leher. Apa masalah? Tapi sunat aja. Dan dibukakan baginya neraka jahanam. Siapa yang tak sembahyang ni? Ini ancaman seterusnya. Maka masuk ia pada pintu neraka seperti anak panah. Anak macam masuk laju maksudnya. Dibukanya neraka jahanam, masuk dia laju macam anak panah. Masuk ke dalam neraka orang yang tak sembahyang. Maka turun ia atas kepalanya pada Qarun dan Haman, pada lapis yang bawah daripada neraka. Maksudnya turun neraka dia 7 lapis. Jadi neraka, masuk neraka satu, dalam neraka tu ada pintu neraka seterusnya. Dalam neraka tu ada pintu neraka seterusnya.
Dia gitu. Jadi turun masuk pintu satu dua. Akhir sekali lalu, Haman. Apa? Firaun, bukan Firaun, Korun. Dia duduk bawah lagi. Dia duduk bawah pada dia orang. Tu maksud dia. Bawah daripada mereka. Bermula, maksudnya nak ancaman nak bagi tahu masuk neraka seksa yang berat. Tak payahlah kita nak bayang-bayang macam mana. Bermula orang meninggalkan sembahyang apabila jatuh satu suap kepada mulutnya makan, yakni apabila masuk satu suap makanan dalam mulutnya, berkata ia makanan tu bercakap, kita tak dengar, laknat akan dikau oleh Allah, hai seteru Allah. Makanan tu laknat. Engkau makan rezeki Allah dan tiada engkau tunaikan fardunya. Allah punya kau nak, tapi suruhan Allah kau tak nak. Macam tu. Tak nak ikut. Makanan tu akan duk maki. Duduk laknat. Kita makan sedap-sedap, mahal-mahal, makanan tu laknat. Pastinya makanan tu tak ada berkat. Bermula orang, ni ancaman seterusnya, banyaknya ancaman. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang, menjauhkan diri daripadanya oleh kainnya yang pada jasadnya. Maknanya kita pakai baju ni tak nak duduk dekat kita. Tu maksud dia kata apa? Tiada diserta Allah pada pergian engkau. Bukan. Terlangkah. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang menjauhkan diri daripadanya oleh kainnya yang pada jasadnya. Maknanya kain pun tak nak duduk kat dia. Kalau boleh kain tak nak bersentuh dengan badannya. Dan berkata ia baginya, baju, seluar baju, kain, jubah kita bercakap, kepiah duk bercakap, serban duk bercakap, kalau pakailah, jika tiada bahawa dimudahkan daku oleh Tuhanku bagi engkau, niscaya lari aku daripada engkau. Kalaulah boleh, aku nak lari. Tapi tak boleh lari. Tapi kalau boleh, aku nak lari. Seluar dia kata gitu, kepiah dia kata gitu, baju dia kata, kalau dia pakai jubah yang dia beli harga mahal-mahal sekali pun tak nak duduk dekat. Maknanya pakaian dia benci kat dia. Dah lah makanan dia pun lu kutuk dia, laknat dia. Ancaman. Kalau kita je tak boleh dengar. Kalau kita dengar, Allah, pakaian tu ancam, sebab tak sembahyang. Bermula orang, ancaman seterusnya, bermula orang yang meninggalkan sembahyang apabila keluar ia daripada rumahnya, berkata rumah pula bercakap, tiada diserta Allah pada pergian engkau. Engkau pergi tu bukan atas rahmat Allah. Maknanya keluar bukan atas rahmat Allah. Yakni perjalanan engkau tu memang tak ada rahmat Allah. Dan tiada mengganti akan dikau pada peninggalan engkau. Maksudnya kau pergi tu bagus, kau pergi, tak payah balik pun tak apa. Tu maksud dia. Dan tiada dikembalikan dikau kepada ahli keluarga engkau sejahtera. Kalau kau pergi tu kau tak balik-balik, accident ke apa, bagus, tak payah balik dekat keluarga kau sendiri dengan sejahtera. Siapa marah ni? Rumah. Siapa lagi marah tadi? Nasi marah, makanan marah kita, pakaian marah, lepas tu rumah pun marah. Bermula orang yang meninggalkan sembahyang, dilaknat dia pada masa hidupnya dan kemudian pada matinya. Orang tak sembahyang laknat hidup, mati pun kena laknat. Macam apa? Apek tu cakap apa? Hidup pun susah, mati pun susah. Ada terjun tu, cerita Piramli tu. So hidup dah lah susah, kena laknat. Mati pun kena laknat. Bermula. Kalau kita tengok kat sini berapa banyak bermula dah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dah. 5 kali dah bermula. Sebelum ni ada lagi mula. Macam saya sebut baru ni kitab-kitab Torah gini, dia tak takkan habis belajar. Sebab dia mula sokmo. Bermula. Tak ada berakhir, tak ada. Semua mula. Bermula. Mubtada'. Dia mubtada'. Berkata Imam Sya'rani di dalam Uhud, dia ambil atas kita janjian yang umum
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nyatakan bagi orang yang meninggalkan dia sembahyang, orang yang fallahin dan orang yang awam dan segala orang yang jahil-jahil akan barang yang datang pada kelebihan sembahyang yang 5 waktu. Dia kena baca, dia ayat dia ayat panjang, dia tak boleh baca pendek-pendek. Ayat dia satu. Sebab kita tak masuk hukum-hukum lagi. Sebab tu kita baca panjang. Kalau kita masuk hukum-hukum nanti, baca 2-3, baca sebaris, syarah sampai sejam. Ini kita tak masuk hukum. Sebab tu dia kaedah dia buat ayat dia panjang-panjang. Kalau baca pendek-pendek tak faham. Contohnya dia kata sini, dia ambil atas kita janjian yang umum daripada Rasulullah. Dia ambil daripada janjian. Kalau dalam bab ni ancaman yang umum daripada Nabi bagi ancam kat kita tentang semayang tadi. Kita nyatakan bagi orang yang meninggalkan dia sembahyang, orang yang fallahin, orang yang menega, orang yang fallahin ni menega boleh, bertani boleh, macam orang yang bekerja boleh. Dia bagi apa makna fallahin? Peladang, peladang boleh. Dia bukan masuk peladang aja. Dia maksudnya orang yang bekerja, orang yang cari duit lah. Orang yang bekerja kan, pergi kerja balik kerja ni. Maksudnya kita nyatakan, kita bagi tahu kepada orang yang meninggalkan semayang, yang mana dia meninggalkan semayang kerana bekerja, fallahin, kerana berkebun, kerana bertani, kerana kerja-kerja dia keluar. Dan orang awam, yang orang awam secara umum, dan segala orang yang jahil-jahil, orang yang tak mengaji, tak cerita lagi nak beritahu apa, akan barang yang datang pada kelebihan sembahyang yang 5 waktu. Jadi dia kata kat sini, janganlah semata-mata ancaman aja. Kita dah cerita daripada awal tadi, ancaman-ancaman tak sembahyang. Dia kata bagi orang yang jahil-jahil, orang yang bekerja sibuk tak sempat fikir akhirat, orang-orang awam, cerita sekali tentang apa dia? Kelebihan sembahyang yang 5 waktu dan kelebihan mereka yang mengekalkan atasnya, yang istiqamah. Ceritakan sekali dua-dua. Kerana sembahyang ni bukan ringan, sembahyang ni berat. Sembahyang adalah berat. Nabi sebut dalam Quran, ada sebut sembahyang adalah berat. Nak buat tu berat, sangat berat solat ni. Jadi kena istiqamah. Nak istiqamah kena ada 2 sembahyang ni. Yang pertama, kena ada galakan ataupun kena ada tahu kelebihan-kelebihan pahala-pahala. Yang kedua, kena tahu juga ancaman. Baru boleh buat. Sebab tu orang tua jarang tak semayang. Maksud tua tu apa? 50 kot. 50 ke atas jarang tak semayang. 50 ke bawah kalau ni belasan ramai tak semayang. Dulu dalam 10 tahun lepas dengar cerita 70% tak semayang, remaja. Sekarang ni katanya 90% tak semayang. Ini remaja ni, yang belasan, yang mula-mula balik sampai agak-agak umur kahwin tu, area tu. Berapa? 10 tahun tu kot, 15-25 area tu lah. Kajian dia orang buat ni, 90% tak semayang. Dulu saya ingat 10 tahun lepas 70% tak semayang. Sekarang 90%. Kenapa ramai sangat tak semayang? Kenapa orang tua 50, 60, 70 semayang? Sebab tadi ancaman. Dia dah sedar ancaman sebab dia tahu umur dia tak panjang dah. Masa muda-muda dia tak ada apa-apa. Suruhan ada, tapi fadilat, kelebihan-kelebihan tak berapa diceritakan, dan ancaman pun tak ada. Sebab tu dia boleh tinggal. Tapi bila dia 50, dah mula sakit lutut, duduk sekejap kebas. Sikit-sikit pening kepala. Dia tahulah, maknanya dia dah hujung-hujung lah. 50-60 ni. Nabi sendiri pun 63. Kadang-kadang lebih pada tu lagi, subsidi. Dapat subsidi, dia akan terasa, tak lama ni. Dia teringat ancaman. Sebab tu dia boleh buat. Jadi macam ni kita nak settle kat yang 90% tu. Yang orang tua ni tak payah settle. 50 ke atas tak payah settle, automatik jadi baik. Orang Melayu yang bagus, jahat macam mana pun, 50 ke atas dia akan kembali surau masjid. Adalah 2-3 orang, jarang-jarang. Itu spesies-spesies yang jarang-jarang ditemui. Yang selalu ditemui gitu lah, ujung-ujung dia akan pergi surau masjid. Orang Melayu gitu. Bangsa lain mungkin ada sampai mati, tapi orang Melayu majoritinya jangan risau. Bab orang tua, kita cerita budak muda ni, macam mana nak settle.
Nak settlenya, pertama ikut saranan Nabi, murus sabiyya bis-salah idza balagha sab'a sinin. Pukul umur 7 tahun kalau tak semayang, kan. Suruh umur 7 tahun, pukul umur 10 tahun kalau tak semayang. Idza balagha 10 sinin fadribu. Umur 10 tahun tak semayang, pukul. Tak balik lagi tu. Itu kena buat dulu. Kalau buat yang itu, dia dah nampak dah ancaman. Ancaman kena pukul dulu budak-budak. Sebab tu kena ada ancaman. Dalam masa yang sama bagi tahu berdosa sebagainya ancaman, dalam masa yang sama bagi tahu pasal syurga, pasal pahala. Bila dia masuk ke remaja, waktu tu dia akan terus sembahyang. Tu cara dia. Sebab orang yang tak sembahyang, remaja yang tak sembahyang, tak ada ancaman dekat dia. Tak sembahyang pun mak dia akan sediakan sarapan. Cuba kalau tak bangun subuh, jangan buat sarapan. Bukan sarapan je, sarapan dengan lunch, dengan dinner tak ada. Esok pula takkan tak nak bagi makan tu anak. Biar dia puasa 1 hari 24 jam. Ataupun dia terpaksa cari tempat lain nak makan. Pandai-pandai ya. Bodek kawan dia ke apa ke. Ada tak? Tak bangun subuh, tak ada sarapan. Marah-marah juga. Itulah ancaman. Supaya dia tahu, kalau tak sembahyang subuh, ini cerita tak balik lagi ni. Dah balik dia tanggung dosa sendiri. Yang tak balik lagi ni. Kesianlah budak tu umur 11 tahun. Baru umur 10 tahun. Takkan tak nak bagi makan sarapan, lapar dia. Jangan bagi makan, ancaman tu. Tak mati ya, 24 jam tak makan. Dia boleh minum air pahit berlambak boleh minum. Entah dia makan biskut ke apa. Masuk makan ni mungkin makanan yang macam nasi itulah. Carilah. Mungkin dia ada duit 2-3 ringgit, beli ya apa-apa pun. Boleh lah, tak mati lah. Kena ada ancaman. Supaya remaja yang 90% tadi berubah. Jadi 50% je ke tak sembahyang, ataupun lagi kurang lagi bagus. Itu je caranya. Sebab apa disebut kat sini? Orang yang meninggalkan sembahyang macam orang yang bekerja. Kenapa? Dia kata, kenapa orang yang bekerja tu tak sembahyang? Falahin. Sebab dia kata tak sembahyang pun dapat gaji. Dapat gaji tak sembahyang. Tak percaya? Tengok hujung bulan. Dapat gaji. Jadi apa masalahnya tak sembahyang? Sebab tu dia tak sembahyang. Sebab tak ada ancaman. Tak ada ancaman tu. Kalau ada ancaman, ancaman akhirat yang tak nampak, dan ancaman dunia kena ada. Ancaman dunia apa dia? Akta-akta ataupun undang-undang. Kena tangkap, siap tak sembahyang. Kena ada akta tu, kena ada undang-undang tu. Itu atas pemerintah lah. Dia tak buat, dia berdosa lah. Kena ada. Daripada dalam rumah kena ada, kawan-kawan kena ada, hukuman tu, ancaman tu. Kerajaan, pemerintah kena ada, dalam rumah ada, keluarga, kawan-kawan kena ada, ancaman tu. Dan ancaman yang tak nampak, iaitu akhirat, neraka kena ada. Ancaman kawan-kawan yang tadi tu, tak pergi, tak ziarah dia, tak tegur, tak bagi salam. Bukan tak bertegur, tak bagi salam. Bukan kita putus silaturahim, bukan. Cuma tak bagi salam je. Dia ada kat sana, kita pergi kat sana. Dia datang masuk kedai, kita keluar. Bukan putus silaturahim. Bukan. Ancaman macam tu kena ada. Itu ancaman kawan. Ancaman dalam rumah. Dalam rumah tu, siapa yang ada rumah tu, semua pakat-pakat keluar, tak nak duduk dengan dia. Ancaman. Kena ada ancaman. Ancaman kerajaan, takut-takut. Nampak tu, pakai baju hijau tu, dia bahagian penguatkuasaan, bahagian semayang, contoh lah. Macam kita tengok polis tu, pakai polis tu, terus jadi slow aja bawa motor, bawa kereta kan, sebab ada polis. Sama lah. Tengok tu, pakai baju hijau tu. Kita nak parking kejap dekat Bandar Kuantan, kena letak berapa sen, 65 sen tu kan, yang tiket parking tu. Kita nak beli nasi sekejap ya, 10 minit. Tengok tak ada, kita letak je, kita pergi beli. Cuba tengok dia tengah gini, tengah dia berjalan je, kau gores lah letak. Walaupun 10 minit, kau tidak kena zaman, RM30 lah. Sia-sia je. Kau rehat. Macam tu lah. Tu. Tak boleh. Smart. Macam tu. Contoh lah. Cuma, bab semayang ni, dia tak boleh tahu secara tepat. Mana kita kalau kita kata dah semayang, mana dia tahu betul ke tak betul. Cuma, kena adalah penguatkuasaan tu. Susah lah nak buat. Kan? Benda boleh tipu. Tipu je lah. Kan? Katalah dah semayang. Jadi, cuma, kena ada enforcement. Kena ada penguatkuasaan. Cuma dari segi macam mana nak buat tu, macam mana pun. Mungkin boleh perhati, buatlah macam mana pun. Cuma kena ada. Tapi susah lah, memang susah nak cari. Benda boleh, kita tak semestinya kena check, kena ada CCTV, tak semestinya. Sekadar ada ancaman, kita nak ancaman aja. Kami tentukan yang demikian itu dengan bertambah kuat dan takut, seperti barang yang ditakkidkan, yang
ditakkidkan, yang dikuatkan lagi. Yang ditakkidkan lah, ditambahkan lagi dia oleh Allah dan Rasul. Jadi kena tambah lagi, tambah, tak boleh, ancaman tambah ancaman dekat apa nama ni, lebuh raya. Jalan je tak semayang, neraka jahanam. Jalan sikit, orang yang tak semayang, tidak berkat umurnya. Jalan sikit, RNR tu, ini apa? Iklan saja. Putihkan muka. Iklan saja. Benda tu kena tak? Jalan sikit tak sembahyang. Baju kamu tu duk maki duk sekarang ni. Kalau aku boleh lari, aku lari. Baju pun tak nak duk kat kita. Semua ambil lah ancaman-ancaman tadi. Biar baca, lalu baca. Sebab kita tengah drive, kita kan tengok itu kan, tapi kosong aja. Kenapa tak letak? Itulah, itu atas kerajaan lah buat. Dan bila anak-anak pesan lah kan, jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal sembahyang. Ini belajar sungguh-sungguh. Pesan belajar sungguh-sungguh tu pesan lah juga. Tapi sembahyangnya ada pesan tak? Dan senyata telah lalai akan yang demikian itu oleh ghalib fuqara. Ni yang saya sebut tadi ni. Oh, cepatnya sampai je ni. Ini yang kata tadi, dari segi ancaman tak ada kita tak ada ancaman. Yang kita ada suruh, itu pun tak berapa nak ada dah sekarang. Ada orang suruh sembahyang tak berapa nak ada, tapi ada lah juga. Yang ancaman ni tak ada dah, dia kata. Dan sebenarnya telah lalai akan yang demikian itu, iaitu ancaman tadi, oleh ghalib fuqara, orang-orang ustazah, imam-imam, orang-orang yang ada pangkat, ada kelebihan dalam agama sikit. Orang pandang dia lebih sikit daripada orang lain. Itu dia panggil fuqara. Dan ghalib fuqara juga, dan orang-orang yang bukan orang kaya pun. Tak orang kaya pun, orang miskin je pun. Lalai juga. Maknanya lalai orang-orang yang ada, lalai orang-orang yang ada pangkat dalam masyarakat, mereka lalai. Orang-orang miskin juga mereka lalai. Orang-orang yang bekerja memang dah lalai, dia sebut awal-awal. Orang awam memang dah lalai. Dan orang yang menuntut ilmu, orang yang ada ilmu pun lalai. Lalai itu maksud tak buat perkara ini, itu lalai. Tak buat apa ni? Pada zaman ini tahun berapa ni? Zaman dulu lagi ni. Lama lah ni. Zaman itu, zaman sekarang lagi tak kok. Maka engkau lihat akan seorang mereka itu. Siapa ni? Orang yang ada pangkat dalam masyarakat, orang yang ada pangkat dalam agama. Orang melihat dia tinggi sikit dari segi agama. Kalau kita boleh kata bahasa sekarang, ustaz, ustazah, tok guru, imam, bilal, AJK masjid, itu ada sikit lah, lebih sikit pada orang kan. Lebih sikit lah. Orang memandang lebih. Orang macam ni semua lalai. Dengan maksud tak buat benda ni. Sepatut kena buat tapi dia tak buat. Apa dia? Maka engkau lihat akan seorang mereka itu, mereka semua tadi tu, bercampur-campur dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Daripada anak-anaknya. Maksud bercampur-campur ni maksudnya, ni dari segi anak-anak. Anak-anak dulu. Anak-anak tak sembahyang bercampur, relax, macam tak bersalah je. Kalau anak-anak tu dah besar, dah dewasa, dah kahwin, balik-balik time, balik raya ke, bercuti ke apa, buat macam tak ada apa-apa berlaku. Sedangkan tahu dia tak sembahyang. Itu yang pertama. Sedangkan dia ada pangkat dalam masyarakat. Pertama keluarga dia. Dan khadam-khadamnya. Tak apalah kena khadamnya. Dia punya khadam ni boleh kita kata hamba-hamba. Tapi sekarang ni macam orang gaji dia, orang pekerja dia, sama. Seorang bos, dia ada peduli tak dekat pekerja dia sembahyang ke tak? Ni khadam lah, bahasa dulu khadam, masa sekarang pekerja. Dia ada restoran, dia ada 10 pekerja, dia ada peduli tak tentang sembahyang pekerja dia? Ni maksud peduli tu, kalau orang tu tak sembahyang, dia kena buang kerja. Kalau orang tu tak sembahyang, dia tak makan sekali. Kalau orang tu orang siapa ni? Orang pekerja dia ni tak sembahyang, mana boleh, takkan pekerja duduk kat luar, pekerja duduk kat dalam, dia nak keluar, mana berhenti kerja. Maksudnya ambil cakna tentang pekerja yang tak sembahyang. Ada tak? Tak ada.
Sedangkan dia ada martabat dalam masyarakat. Kalau dia orang awam, orang kerja tu dah biasa dah. Ini orang lebih-lebih sikit. Nampak azan je pergi masjid, azan je pergi masjid, sembahyang jemaah. Kedai terbuka. Kedai dia kedai restoran ke, kedai runcit ke, kedai buka. Yang jaga dia punya pekerja dia. Yang mana pekerja dia tak sembahyang dan dia tahu tak sembahyang. Dia je lepas diri dia pergi sembahyang. Nampak macam baik, bagus dia tu, bagus. Pekerja tak sembahyang. Menyebabkan kenapa dia kata kenapa dia kata benda ni penting sedangkan ia telah dilalaikan oleh mereka-mereka ni. Sebab dia akan jadi dipanggil apa? Normalisasi, kan? Normalisasi. Dia menormalkan benda tu. Benda teruk tapi selalu sangat dan buat biasa-biasa. Orang yang ada kedudukan dalam agama pun buat dia aja. Lama-lama dia kata okey, ya, normalisasi. Yang apa? Masuk TV. Dulu masuk TV ada cium-cium sikit, orang marah dulu. Sekarang biasa. Normal ke? Dalam TV ada cium-cium gitu, peluk-peluk gitu. Lebih-lebih lagi malah sebut yang baru-baru jadi sampai Allah tak tahu main buka-buka baju dah ni. Kenapa boleh jadi buka-buka baju? Tahu tak benda apa? Tak tahu Yang tahu tak tahu sudah. Aku tak payah tahu pun tak apa, rugi memori je. Tapi saya dah tertahu nak buat macam mana. Tak sengaja tertahu. Macam mana boleh ada macam tu sekarang? Sebab dulu lagi 80-an lagi, masa saya ingat masa daripada hitam putih kepada warna punya TV. Masa tu dah ada dah. Dalam sebulan sekali dah ada cium-cium dah. Mak bapak tutup mata anak, tapi sikit aja. Normalisasi telah berlaku. Lama 90-an makin banyak. 90-an ada cerita, saya tak tengok ni. Tertengok aja. Cerita tepi pantai orang putih tu. Apa nama tak ingat ah. Orang putih, cerita lama. Memang tak kenal cerita tu. Memang tepi pantai aja. Dia baik ceritanya, selamatkan orang. Orang lemah dia selamat. Orang lemah sangat, tapi semua pakai. Orang putih tahu lah. Dah mula kat situ. Normalisasi. Lah tahun 90-an juga, setiap kali hari raya ada sarkas. Siapa ingat? Sarkas. TV2 tak silap. Hari raya ada sarkas. Pagi-pagi tu dah ada syum. Yang pusing-pusing tu lah, pegang. Semua pakai macam mana? Lepas baru tahun 2000 habis start internet. Habis dah mula dah. Sikit. Asal daripada TV hitam putih, pop tukar TV warna. 83 apa? 80-an. Tukar je. Mula dah ada cerita-cerita dah. Walaupun cerita tu daripada pagi sampai ke tak sampai 24 jam lah. Bukan 24 jam, separuh hari je. Walaupun awal-awal baca doa, akhir-akhir baca doa, tengah joget. Walaupun macam tu, sikit-sikit normalisasi tu berlaku. Itu yang dia tak bagi ni. Sikit-sikit. Ustaz punya kedai, pekerja dia tak sembahyang, relax aja. Dia ustaz tu sembahyang, pekerja dia tak cakap apa pun. Dia lah nasihat-nasihat gitu. Nasihat tadi lah. Nasihat perlu ancaman. Tak ada. Dia selalulah nasihat. Sembahyang, kerja-kerja sembahyang. Sembahyang, kau nak sembahyang ambil masa 10 minit, 15 minit pun tak apa. Gaji tak potong. Siap bagi bagus. Bagus. Ancaman kena ada. Itu baru suruhan. Ancaman ni yang tak ada zaman sekarang ni. Lama-lama dia jadi normalisasi. Memang normal pun. Aku nak kerja sini 1 jam rehat, punch card jangan merah, gitu gini tu aja. Ada cerita. Sembahyang jangan tinggal, ada? Tak ada. Normalisasi. Dulu ambil orang tak sembahyang kerja, ya Allah. Rasa kau ni tak ada orang lain ke kau nak ambil pekerja? Orang tak sembahyang. Sekarang tak sembahyang tak apa, janji dia buat kerja. Daripada sembahyang tak buat kerja, ada kona kat tu pula. Sembahyang kan main dia curi tulang. Ada kona kat tu. Lebih baik ambil yang tak sembahyang tapi kerja kuat. Dia boleh kona kat tu. Ini yang dia nak cerita normalisasi lah ni. Tengok Khadam tu pekerja-pekerja. Pernah tak ada yang macam apa MLM tu, multi level marketing yang semangat tu? Kau semangat jual barang yang semangat kan, setiap sebulan sekali pergi cas semangat. Ada tak? Jangan tinggal sembahyang ada. Duk cerita target tu lah, 1 juta umur 40 jutawan. Duk target tu lah. Mana ada target jangan tinggal sembahyang sambil-sambil jadi jutawan? Ada? Tak ada. Sebab
benda tu tak perlu pun. Sembahyang tu tak perlu pun bagi mereka. Khadam-khadamnya. Dan sahabat-sahabatnya sama juga, kawan-kawan. Dia ada suruh. Pesan-pesan itu pun sekali je. Dia tengok lain macam lah. Kita ni hidup bukan nak menongkat langit. Kita ni tak lama. Kita pun sama umur. Semayang lah. Muka dah lain macam dah. Sekali tu je tengok. Ancaman mana ancaman? Ancaman dengan maksud dia ajak keluar. Jom ngeteng. Tak payah. Tak mau. Jom aku nak bayar, kau makan. Oh tak nak, duit kau tak nak, kau orang tak semayang. Tu ancaman tu. Ancaman macam tu. Kena ada. Tapi tak ada. Tu dia kata ni. Malah kalau orang tu orang yang lebih sikit dari segi agama, kalau tengok muka dia tu ada janggut sikit, muka manis-manis sikit, ada agama, selalu semayang, cakap sikit-sikit agama. Jadi orang akan menganggap dia lebih sikit. Dalam agama tu orang tu lebih. Mungkin amalnya lebih ke apa, lebih sikit. Atau lebih-lebih lagi kalau memang ustaz memang lebih lah. Imam memang lebih lah daripada yang lain. Tiba-tiba buat normal perkara gitu. Menyebabkan orang akan anggap benda tu normal. Orang ni ada saham ni sebenarnya. Sahabat-sahabat. Jadi kawan-kawan pun dia ada. Malah aku pergi kawan dengan dia sebab dia gini. Kena ada gitu. Ancaman tadi tu. Dan lain lagi. Daripada mereka itu, Okey. Apa kesalahan yang dia buat mereka itu ni? Apa kesalahan yang orang yang ada kedudukan dalam agama sikit, dilihat orang tu lebih sikit, malah mungkin juga dalam masyarakat dia lebih sikit, ketua kampung ke, YB ke, dia lebih sikit, yang mana dia normalisasi yang dia buat dekat keluarga dia, dekat pekerja dia, dekat kawan-kawan dia, dekat kawan-kawan dia, apa dia ni? Tu. Nah, tengok tu. Saya tak cakap saja, tengok lagi kitab tu. Daripada mereka itu dan makan ia sertanya. Tu. Makan sekali. Engkau makan rumah dia. Tak. Engkau makan dengan dia dekat kedai mamak. Kau makan kat kedai, kau minum teh dengan dia sedangkan dia tak semayang. Tu. Kau makan. Sepatut kena ada gitu. Ini tak ada. Minum je pun. Lain pun dia bayar lagi seronok. Tak boleh. Imam Syafi'i pernah pergi rumah anak muridnya Imam Hanbali, dan dia makan banyak. Panjang cerita, saya pendekkan je. Bab makan je. Banyak dia makan. Anak Imam Hanbali ni terkejut. Dia kata, bapak aku kata, Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, dia kata, ini bapak kata tok guru besar nak datang. Nama Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i lah, Muhammad bin Idris. Datang, panjang cerita, saya ambil bab makan je. Makan banyak. Makan. Ayah dia makan sikit je. Imam Hanbali tu anak murid tok guru dia Imam Syafi'i. Makan. Lepas tu tidur. Panjang cerita dia, saya tak nak cerita yang lain, nak cerita bab makan. Akhir sekali, keesokan hari, panjang cerita, pendekkan, anak dia cakap kat ayah dia, apa tok guru apa, alim apa, makan banyak, tidur banyak, itu adalah macam-macam lagi yang dia buat. Yang anak dia ni tengok macam tak kena dengan seorang tok guru besar. Sedangkan ayah dia memang dah tinggi dah, martabat mufti, lebih lah daripada tu. Akhir sekali Imam Ahmad tahu, dia tanyalah saja, dia tanya Imam Syafi'i nak suruh anak dia dengar. Panjang cerita je, yang pendeknya, aku makan ni sebab aku ada penyakit. Imam Syafi'i ada penyakit buasir dan ada penyakit-penyakit yang lain. Imam Syafi'i, aku ni ada penyakit, dan antara penawarnya adalah makanan daripada tangan orang-orang yang beriman, orang yang takut Allah dan halal. Itu syifa. Aku yakin engkau punya makanan ni, sebab kau anak murid aku yakin halal, dan kau orang yang sangat beriman, beramal soleh. Sebab tu aku makan banyak. Obat. Tu orang kata makan ni yang obat tu. Macam dia kata kan, makan ni yang obat. Kambing tak boleh darah tinggi, makanlah ni yang obat. Tu asalnya. Makan tu makan tu kerana orang buat, tuan punya makanan tu bukan calang-calang. Jadi kalau kita faham, makanan daripada tangan dan milik orang yang bertakwa, dia ada kesan dekat orang yang memakan.
Okey, kita tengok dia panggil mafhum mukhalafah. Maksud di sebalik, opposite dia. Sebaliknya apa? Kalau makan daripada tangan yang orang yang fasik, orang yang mungkar, orang yang langgar perintah Allah, orang yang maksiat, maknanya sendiri ya. Makan daripada tangan orang yang bertakwa, maka dia jadi penyembuh, dia jadi penawar, dia jadi syifa. Ada keberkatan dekat makanan. Makan daripada tangan tuan punya orang yang bermaksiat, orang yang fasik, orang buat jahat, orang tak sembahyang, makan dia, lawan lah. Yang itu kalau berkat, tak ada berkat. Kalau ini jadi penawar, itu jadi racun. Racun bukan racun yang ni, racun lain lah. Racun maknawi, bukan racun seret beret apa, bukan. Racun maknawi. Apa maksud racun maknawi? Makan, dia jadi darah daging. Darah daging yang jadi dekat dia tu tak haram pun, sebab makanan tu makanan halal. Ini cerita dalaman tasawuf ni. Makan memang halal, walaupun dia tu jahat, makanan dia halal-halal lah. Jadi darah daging lah makan. Bila jadi darah daging, darah dan daging yang jadi tu daripada makanan yang tak berkat, walaupun halal. Sebab tu dia ada halalan tayyiban. Bukan halal je, nak tayyib, baik. Yang ni halal tapi tak baik, maka dia akan lalulah darah tu kita pusing masuk ke jantung apa semua tu. Tiba-tiba kita nak bangun subuh, nak sembahyang subuh 6.30, berat kepala, tak boleh bangun-bangun 6.30, berat. Kenapa berat kepala? Kenapa tak boleh bangun? Pertama, faktor luaran, setan duduk buat macam-macam. Faktor dalaman, darah tu pun tak berkat, jadi payah untuk buat ibadah. Orang yang makan makanan berkat, pukul 6, kenapa 5, pukul 5 dah terjaga automatik, boleh buat ibadah tanpa mengantuk. Kenapa jadi gitu? Sama-sama je, kerana dia makan walaupun halal, tapi daripada punca sumber orang tu yang salah, orang tu yang salah, orang yang tak sembahyang, orang yang maksiat, punca situ, tapi makanan halal. Yang seorang lagi makan dah lah punca tu halal, orang pula orang sembahyang baik punya orang, sembahyang punya orang, maka keberkatan dekat situ. Sebab tu dia boleh macam-macam lah. Itu dalam bab sembahyang malam. Dalam bab yang lain-lain, baca Quran, kenapa malas sangat? Kalau kita belik Facebook boleh, ya Allah, hai. Kadang-kadang habis Facebook setengah jam, buka WhatsApp pula, check pula jauh-jauh tu, habis tu tengok Telegram pula, habis tu tengok Facebook balik, habis tu tengok yang tu pula. Kalau ada Instagram, masuk Instagram pula, tengok itu, tak habis-habis, tak tahu 3 jam. Tapi baca Quran 3 minit. Kenapa jadi gitu? Tadi ya, makanan halal tapi tak tayyib. Halalan je, tak ada tayyiban. Kenapa? Tengok siapa masak. Beli kat kedai halal, tengok orang yang tu dia tutup aurat tak? Kalau perempuan jual, tak tutup aurat, dah dekat situ dah problem. Halal, siapa kata haram? Tapi dah ada problem dah kat situ. Kita makan air tangan orang yang langgar perintah Allah, itu dia langgar. Kita makan, dia tak ada bubur babi, tak ada bubur apa-apa, halal. Siapa cakap tak halal? Memang halal. Tapi yang air tangan, pernah kita kata tak? Air tangan isteri, air tangan mak, air tangan tu kenapa best sangat? Makanan mak lah makanan paling best. Oh, kalau macam tu banyaklah best, sebab ramai berapa juta mak yang ada dalam dunia dalam Malaysia. Bukan masalah makan sedap ke tak sedap. Air tangan tu buat tu agak-agak nak masak untuk anak dia tu macam mana? Kalau nak basuh ikan, nak basuh ayam untuk anak dia makan macam mana? Agak-agak mesti sungguh-sungguh. Kau kat kedai je ni, lebih kurang bukan aku makan, anak orang lain makan. Orang makan dah masak sedap. Ada beza. Sebab tu dia kata kat sini, sebab tu dia kata kat sini, orang-orang yang ada pangkat dalam agama yang lebih sikit, mereka telah buat satu kesalahan, iaitu lalai. Mereka makan sekali dengan orang yang tak sembahyang. Kita kiaskanlah, orang tak sembahyang, orang tak puasa, orang tak, kiaslah orang buat jahat, orang berzina, kiaslah semua. Ini cerita bab sembahyang je dulu. Jadi makan sekali, ataupun bukan makan sekali tu maksud di kedai orang order, atau di rumah makanan ada, makan sekali satu meja. Itulah kesalahan yang mereka buat. Yang pertama. Yang kedua, lagi teruk, dia makan masakan mereka tu. Sebab dulu saya pernah dengar, dulu 80-an juga ada, kalau tahlil ke apa, doa selamat ke, kalau rumah tu buat, dia tak nak pergi. Ini yang orang ada pangkat ni, orang yang nak makan ni pergi. Macam kita ni pergi, ya, ni orang yang macam buat tahlil, mana kalipah tahlil, kepala tahlil mana, dia tak pergi. Orang lain yang
Yang baca tergagak-gagak. Sebab jangan cakap baca. Biasa ada orang baca kan, amin aja. Yang itu yang pergi. Kenapa aku tak mau pergi? Sebab dia tak pernah datang surau masjid. Pernah dengan itu. Tapi hakikatnya bukan masalah datang surau masjid. Time dah susah, time nak buat, jemput ingat orang surau masjid lapar sangat nak makan. Ada dulu suara dulu. Tapi telah dimarah oleh sebahagian orang. Kita ni orang yang tak pergi, kita buat baik, kita pergi rumah dia, kita ajak dia. Nampak? Betul. Tapi sisi ancaman dah hilang kalau macam tu. Betul tu betul. Ancaman mana? Sekarang kalau kita buat ancaman lebih sikit, biasa tutup guru lah, tutup guru yang tak expose. Dia senyap-senyap dia dekat pondok dia je. Memang kan. Itu memang ancaman saja. Tapi tak expose lah, tak keluar. Jadi hanya orang dekat-dekat tu je lah tahu. Biasa. Tapi kalau yang dah keluar-keluar, banyaknya ada suruh ancaman tak ada. Macam tadi tu, tak nak pergi je. Tak mau aku pergi rumah dia. Air raya ada buat yang pergi tiap-tiap malam. Dulu ada, sekarang pun dah tak ada dah. Tiap-tiap malam pergi rumah kan, malam raya tu. Pergi rumah sopa satu. Kita budak-budak ni seronok dapat duit. Masa amin-amin ada 2-3 posen. Jadi lepas tu makan. Lepas tu pergi rumah sebelah, takbir raya dulu. Ada di belah-belah Selangor, ada macam-macam tempat ada. Okey. Tapi rumah orang tak semayang, tak datang surau masjid. Yang tak semayang tak masuk. Tapi ditegur oleh ilmuwan juga. Mereka mengatakan tak boleh gitu. Nanti sampai bila dia nak jadi gitu? Betul lah. Betul juga ada sisi tu. Tapi dari sisi ancaman menyebabkan sekarang tengoklah. Buat jarak, dah tak payah buat jarak, mana perginya orang hilang. Sembahyang Jumaat pun ada lebih kat belakang 4-5 soft, apa cerita? Dulu penuh sembahyang kat tepi longkang, sembahyang dekat sejadah dulu. Sekarang ni ada 3 lagi soft, tak penuh sebab dah boleh buat rapat. Mana pergi? Bila normalisasi, sama lah sembahyang Jumaat. Normalisasi sembahyang Jumaat sama juga. Dulu sembahyang Jumaat mesti buat. Tak boleh kalau tak buat. Walaupun tinggal sembahyang subuh, tinggal tak sembahyang yang lain, Jumaat je sembahyang. Berlambat orang gitu. Tapi Jumaat tetap buat. Sekarang sembahyang lain pun tak buat, Jumaat pun tak buat. Ada orang gitu. Tak percaya pergi cek masjid-masjid. Hilang, orang hilang. 2 tahun lepas ada, sekarang tak ada. Sebelum PKP ada, sekarang tak ada. Sembahyang Jumaat ni. Kalau sembahyang Jumaat tak datang, sembahyang fardu normalisasi sebab kita dah biasa tak sembahyang Jumaat. Sementara ada penyakit gitulah. Dalam nak bahas penyakit tu cerita lain pula. Okey, makan tak boleh sertanya, dan tertawa-tawa lagi tak boleh. Borak kah. Tepuk. Okey, masih. Borak gelak-gelak dengan dia. Borak macam tak ada apa-apa berlaku sedangkan dia tak sembahyang. Tak boleh gitu sepatutnya. Siapa ni cerita ni? Orang yang ada sedikit pangkat, lebih sikit dalam agama ataupun dalam masyarakat. Poin dia kat sini nak bagi tunjuk orang-orang yang ni tak layan orang ni sebab orang tak semayang. Tu je nak beritahu. Bukan orang ni dia layan semua orang. Tak nak gitu. Yang layan-layan ni orang-orang lain biasa layan lah. Kita yang biasa-biasa ni layan lah dia. Kita lah ambil bahagian untuk suruh tadi tu, untuk buat baik tu kita lah. Ajak pergi kedai belanja makan, ajak datang surau masjid untuk nasihat tu kita lah. Dia kena covid, kita hantar beras kat rumah tu kita ni. Yang orang besar ni tak layan. Biar ada kat situ ancaman. Tertawa-tawa sertanya, dan dikerjakan dia pada perniagaan. Siap boleh berniaga. Nampak lama tak nampak lah. Orang tak sembahyang ni. Dulu nampak juga Jumaat, sekarang dengan Jumaat tak nampak. Tengok tukar kereta baru, ada projek besar. Siapa tanya ni? Imam. Saya ada lesen kelas A. Contoh lah, lama lah sebelum jadi imam dulu. Kalau ada projek kita tahu lah. Mana gaji imam mana boleh nak lebih sikit. Dia pula boleh buat projek dengan orang yang tak semayang, buat perniagaan. Yang ni tak ditolak. Yang ni pakai pekah. Pakai pekah. Urus niaga, tak ada riba, tak ada apa, halal. Main pekah lah sekarang ni. Sepatutnya nak buat urus niaga dah ni, nak berjual beli dan sebagainya. Tengok tak sembahyang, cancel. Patutnya gitu. Saya ulang balik, untuk siapa ni? Orang yang ada kedudukan sikit. Orang yang biasa macam awam-awam ni hantam ajalah. Kalau dia buat bagus juga sebenarnya. Tak nak bagi orang melihat, tengok orang-orang yang ada dalam agama, orang yang ada nama dalam agama, relax aja, layan elok-elok aja orang yang tak sembahyang, orang yang buat maksiat ni. Engkau baru orang biasa, engkau layan aku pula buruk-buruk. Tu je tak nak. Tu je kita nak. Kau tengok orang-orang hebat-hebat, mufti-mufti layan aku elok aja.
Walaupun aku tak semayang, walaupun aku gitu, walaupun layan elok je. Tapi kau tahu orang biasa baru jadi jemaah, biasa-biasa aja. Kadang-kadang je jadi imam sebab imam tak datang. Tiba-tiba kau cakap lebih itu yang tak nak. Dia terasa dia tu betul, sedangkan dia salah. Tu. Dan buat rumah. Ni buat projek rumah. Buat projek rumah. Macam mana maksudnya buat rumah macam nak buat rumah ni, nak buat renovation. Siapa? Ada tak orang buat renovation? Ada. Tengok ni tak semayang ni. Tengah semayang Jumaat tu tong. Dah tahu dah orang tak semayang. Jika tahu dia tak semayang, dah tentu harga dah. Harga pun murah. Renovation yang dia buat. Tak apa. InsyaAllah nanti apa-apa kita beritahu lain. Cari orang lain yang semayang. Ada orang itu? Tak ada. Janji murah. Quotation lah. Quotation. Yang paling murah ambil. Semayang tak semayang tu kau punya pasal. Tu yang masalah. Jadi dia akan kata apa? Dia kata, kau tengok aku ni. Katalah, ini geng semayang, pembuat rumah geng semayang, pembuat rumah geng tak semayang. Katalah 10 orang. Ni geng semayang, ni geng tak semayang. Geng yang tak semayang kata, kau tengok, aku buat rumah Pak Imam. Engkau dapat projek rumah Pak Imam. Engkau semayang. Maknanya semayang tu buat-buat lah. Tak buat tak apa. Kau tengok, aku dapat projek buat masjid. Engkau dapat buat masjid. Surau pun hari tu kau buat pun tak sempat siap. Aku dapat buat masjid. Walaupun aku tak semayang. Ni cerita tak semayang. Jadi dia boleh belagak. Dia boleh kata tak semayang ni okey aja. Sebab boleh je buat masjid. Ada tak undang-undang siapa nak buat masjid surau renovation, nak buat bekal kapet apa semua-semua, mesti orang semayang. Ada syarat. Kena buat lah. Samalah tadi. Bukan kata haram, bukan kata tak sah, bukan kata tak jadi masjid kalau buat juga. Orang kafir buat pun tak ada masalah. Cerita pasal ancaman tadi, membuat rumah dan lain-lain. Dia bagi contoh buat rumah. Dan tiada dinyatakan baginya akan pahala mengerjakan semayang. Dahlah dia buat projek dengan orang tu, dia makan dengan orang tu, dia okey je, dengan baik je dengan orang tu. Dahlah tu. Tak cakap pasal semayang pula tu. Lain lah. Tak apa. Silakan. Buat. Tapi time semayang, nasihat dia. Lain lah. Itu tujuan ni, maknanya tujuan aku makan dengan dia, aku ajak dia makan. Kalau kau nak tahu, aku ada sebab. Ni tak apalah kalau macam ni. Macam mana? Aku ajak dia makan pukul 1. Masa makan, agak-agak 1:20 macam tu dah habis makan. Masa tu dah Alhamdulillah dah minum air, borak-borak. Tiba-tiba bunyi azan. Masa tu masuk Zuhur. Aku nak ajak dia, nak heret dia masuk ke dalam masjid. Kalau macam tu okey. Ada tujuan. Tak apalah makan tu, macam saya sebut tadi lah. Lepas tu kau pergi lah dulu, kau pergi. Kalau kau macam ni, aku tak nak makan dengan kau dah. Contoh gitu. Tak nak makan dengan kau. Jom pergi. Takkan aku seorang. Kau nak biar aku seorang pergi. Kau nak tunggu kat sini. Ajak. Kalau macam tu tak apalah. Sebab dia kata ujung ni, dan tiada dinyatakan baginya akan pahala mengerjakan semayang. Tak cerita kelebihan semayang dekat dia. Buat projek biasa-biasa, makan belah gitu. Ceritalah pasal semayang. Kalau kau dah buat tu tak salah, tak ada masalah. Kau nak berurusan berniaga, tapi selit lah. Kau jual kat aku sekilo RM20. RM20. Aku terimalah RM20. Bolehlah projek ni. Tapi kalau kau semayang sekilo RM22 pun aku beli. Cakap gitu. Contohlah. Rugilah sikit. Buatlah apa-apa pun. Maksudnya kena bagi tahu tentang semayang bila kita tahu dia tak semayang. Habis kat situ cukup lah. Engkau nyatakan hai saudaraku. Kat situ stesen dia. Saya tahu Rumi ni dia stesen dia lain. Dia punya perenggan tu macam, kalau yang Jawi ni stesen dia tu. Engkau nyatakan hai saudaraku. Bukan surat 7 kalau yang kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Nas.